Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita teruskan lagi kelas sejarah tingkatan 1. Ini adalah yang lepas, yang terakhir 12 hari bulan 5 2020. Okey, bab 4 So saya sambung untuk saya habiskan bab 4 pada hari ini. Okey, so sebelum tu saya nak ingatkan kepada yang belum subscribe saya punya YouTube, boleh subscribe supaya awak tak ketinggalan maklumat yang terbarulah. Okey, ni saya dah terangkan yang sebelum ni. Maksud tamadun secara umum, kemudian bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Okey, saya dah bagi nota. Saya harap awak dah salin ataupun dah photostat, dah print, tampal dalam buku nota awak. Kemudian yang ini daripada sudut pandangan barat. Konsep tamadun menurut pandangan barat. Saya dah beritahu sebelum ni. Cuma saya tak sempat untuk sudut pandangan Islam. Okey. Yang ini pun saya dah bagi nota. So ini menurut pandangan Islam. So untuk hari ini saya tuliskan tarikh 9 hari bulan 6 2020. So pastikan tarikh dalam buku awak pun sama juga 9 hari bulan 6 2020. Okey, menurut pandangan Islam, konsep tamadun ialah Islam sebagai ad-din, okey, iaitu cara hidup. So Islam sebagai ad-din, kemudian pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. Kalau kita tengok yang sebelum ni, pandangan barat, pembangunan lahiriah semata-mata. Okay. Tapi pandangan Islam merangkumi lahiriah dan juga rohaniah. Seterusnya berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Okay. So ini adalah dua tokoh Islam, okay, Ibn Khaldun dan juga Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Okay, kedua-dua tokoh ini ada menghasilkan buku masing-masing. Okay. So awak kena ingatlah nama-nama buku hasil daripada tulisan kedua-dua tokoh ini. Okay, menurut Ibn Khaldun, tamadun ialah memperkenalkan konsep umran dan juga hadarah. Okay, beliau telah memperkenalkan konsep umran dan juga hadarah. Yang ini awak boleh semak dalam buku teks muka surat 78. Okay. So ini Ibn Khaldun ni antara tokoh yang terawal yang membicarakan tentang konsep tamadun menurut pandangan Islam. Okay. So konsep umran dan hadarah ni ada dinyatakan dalam bukunya yang bertajuk Muqaddimah. Seterusnya, hadarah menekankan prinsip nilai iaitu akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan juga peradaban. Manakala Madaniyah pula lebih kepada aspek kebendaan dalam kehidupan dan berpusatkan kepada wahyu. Itu konsep tamadun menurut pandangan Islam oleh Ibn Khaldun. Kemudian menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat. Okay. Keadaan kehidupan insan bermasyarakat. Okay. Seseorang itu dikatakan bertamadun apabila mereka telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Tata susila.
Beliau juga ada menulis pelbagai buku seperti Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan juga buku Historical Fact and Fiction. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri tamadun awal dunia. Terbahagi kepada 9 ciri. Yang pertama ialah pertanian dan perdagangan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan bandar. Kemudian pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod serta kesenian dan kesusasteraan. So kita boleh lihat ciri-ciri tamadun berdasarkan kesemua ciri yang tersenarai ini. Mengikut ciri. So yang pertama ialah dari sudut pertanian dan perdagangan. Apakah tamadun yang boleh dilihat melalui ciri pertanian dan juga perdagangan? So, perkembangan dalam kegiatan pertanian membawa kepada aktiviti perdagangan. Pada aktiviti pertanian, pelbagai penciptaan peralatan telah berlaku, kemudian pembinaan saliran, penciptaan kincir angin, pembinaan teres di tanah tinggi. Setelah berkembangnya aktiviti pertanian membawa kepada aktiviti perdagangan. So hasil pertanian tadi diperdagangkan. Dari sudut perdagangan terdapat dua jenis. Perdagangan yang pertama, perdagangan tempatan. Kemudian yang kedua, jarak jauh. Bezanya ialah tempatan antara masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan, masyarakat kota bertukar barang, kraft tangan dengan makanan dan hasil pertanian. Masyarakat kota menghasilkan barangan kraft tangan, ditukarkan dengan makanan dan juga hasil pertanian. Ini perdagangan tempatan. Kemudian perdagangan jarak jauh, berlaku pertukaran antara tamadun yang berbeza. Tamadun tersebut mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan juga besi. Sebagai contohnya, perdagangan jarak jauh di antara masyarakat Sumer dan juga Mesir dan juga masyarakat Sumer dan Mohenjo-daro. Itu dari segi pertanian dan perdagangan. Seterusnya, ciri yang kedua ialah sistem pemerintahan. Jadi apabila kota berkembang dengan pesat, maka kerajaan dibentuk untuk menguruskan sistem pemerintahan dalam sesebuah masyarakat kota. So ini adalah kedudukan kerajaan dalam sistem pemerintahan. Diketuai oleh pendeta pada peringkat awal. Kemudian diganti ataupun diambil alih peranannya oleh raja. Raja menjadi pemerintah. Pada awalnya ialah pendeta. Kemudian dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan juga pendeta. Dan undang-undang dibentuk bagi melicinkan urusan pentadbiran. Itu dari sudut sistem pemerintahan dalam sesebuah tamadun. Seterusnya, kita tengok ciri pembentukan bandar. Bagaimana bandar terbentuk? Apabila berlaku perkembangan dalam bidang pertanian, maka pembinaan pertempatan kekal wujud. Yang dipanggil sebagai kampung. Bermula dengan kawasan kampung, kemudian kampung berkembang dan disatukan membentuk bandar. Beza masyarakat kampung dan juga bandar. Masyarakat bandar ni jumlah penduduknya lebih ramai dan terdiri daripada pelbagai latar belakang.
Ini adalah gambaran sebuah bandar pada zaman tamadun Indus sebagai contoh. Ini adalah ciri-ciri bandar yang terbentuk. Yang pertama, pelan yang tersusun. Kemudian mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi dan juga tandas. Tamadun masyarakat. Kemudian yang kedua, kemudahan prasarana seperti pasar, rumah ibadat dan kawasan kediaman. Seterusnya, ciri bandar yang ketiga ialah pembinaan sistem perparitan dan pembentungan. Kemudian pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan. Ciri bandar yang seterusnya ialah pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan pada peringkat awal. Kemudian berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang lebih tersusun. Ciri bandar ada 6 ciri. So, bandar yang pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masihi. Kota utama dalam tamadun awal, iaitu kota Ur dan juga Uruk, berhampiran Sungai Tigris dan Euphrates. Kemudian kota Memphis di Sungai Nil. Kemudian kota Mohenjo-daro di Sungai Indus. Seterusnya kota Anyang di Sungai Huanghe. Ini semua kota-kota utama dalam tamadun-tamadun yang disebutkan. So, ada 4 tamadun yang kita akan belajar dalam bab yang seterusnya. Ini adalah kota-kota utama tamadun awal. Kota utama. Seterusnya, ciri yang keempat ialah pengkhususan pekerjaan. Jadi, perkembangan bandar yang pesat meningkatkan jumlah penduduk. Jadi, apabila jumlah penduduk meningkat, maka wujud pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan baru seperti pengutip cukai, jurutera sistem pengairan sungai, tentera, petani dan pekerjaan dalam bidang pentadbiran. Artisan pula lebih tertumpu kepada mengukir, menempa besi dan tembikar. Kemudian saudagar dan juga pedagang bekerja sebagai saudagar dan pedagang bertukar barang hasil golongan daripada artisan. Maaf ada beberapa ejaan yang tak tepat. Sini ada menempa besi. Saya akan betulkan. Teknologi. Jadi teknologi merupakan ciri yang kelima. Jadi daripada perkembangan teknologi, maka terhasilnya penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan. Dalam tamadun Mesopotamia, teknologi ini dapat dilihat daripada Taman Tergantung Babylon, tamadun Mesir Purba, daripada penciptaan piramid dan juga Sphinx, tamadun Indus, kewujudan negara kota Mohenjo-daro. Ini semua adalah contoh-contoh teknologi yang boleh dilihat daripada tamadun-tamadun awal. Teknologi dalam pembuatan logam, tembaga, gangsa dan juga besi menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Kemudian penciptaan roda pula membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk mengangkut hasil pertanian dan sebagai sumber perhubungan penduduk. Ciri seterusnya ialah organisasi sosial. Kemunculan institusi dan golongan pekerja mewujudkan pula kelas sosial. Kelas sosial ini dibahagikan berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh. Jadi ini adalah struktur organisasi sosial. Yang paling atas ataupun pemerintahnya ialah Firaun. Kemudian golongan agama dan golongan bangsawan berada pada kedudukan tertinggi dalam susunan masyarakat. Ini tertinggi dalam susunan masyarakat daripada wazir, pegawai kanan, golongan agama dan juga
bangsawan. Kemudian golongan penyalin dan juga penulis berada di bawahnya. Dan yang seterusnya, golongan artisan berkemahiran dan juga karyawan. Seterusnya, petani dan juga buruh. Dan yang terakhir ialah pembantu rumah dan juga hamba. Okey. Hamba adalah kedudukan paling rendah. Tengok ke sini. Golongan hamba ini terdiri daripada dua kumpulan, iaitu hamba perang dan juga hamba yang dijual. So, ini adalah contoh struktur organisasi sosial yang berlaku pada zaman Mesir Purba. Ciri yang seterusnya, yang ketujuh ialah agama dan juga kepercayaan dalam tamadun tertentu. Okey. Okey, dari sudut kepercayaan, masyarakat tamadun awal mempercayai banyak Tuhan. Okey, antara Tuhan yang disembah mereka ialah Tuhan bulan, matahari, ibu dan juga sungai. Terdapat juga institusi agama yang menguruskan upacara keagamaan. Sebagai contoh, korban binatang, upacara keagamaan dan persembah makanan kepada kuasa roh diuruskan oleh institusi agama. Okey, tempat ibadat yang besar dibina sebagai menghormati Tuhan. Okey, sebagai contoh di Mesir, masyarakat tamadun awal di Mesir mempercayai kehidupan selepas mati. Seterusnya, ciri yang ke-8 ialah tulisan dan penyimpanan rekod. Okey, tulisan ni sangat penting. Tulisan telah lahir pada kira-kira 5,000 tahun lalu. Pentingnya tulisan ini adalah membezakan zaman prasejarah dan juga sejarah. Okay, zaman prasejarah, masyarakat belum mengenal tulisan. Okay, ini membezakan zaman prasejarah dan sejarah. Okay, terciptanya sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol yang mewakili pelbagai idea. Berbagai bentuk idea. Okay. Daripada tulisan, membolehkan masyarakat menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka sendiri. Okay. Tulisan yang pertama yang digunakan ialah sistem piktograf atau simbol gambar. Okay. Ciri seterusnya, yang ke-9 iaitu yang terakhir ialah kesenian dan kesusasteraan. Okay. Kita boleh lihat bagaimana kesenian dan kesusasteraan dalam tamadun awal. Okay, masyarakat tamadun awal menghasilkan sastra dan seni bina yang mengagumkan. Okay, gaya dan teknik yang digunakan menggambarkan budaya tamadun masing-masing. Okay, artis menghasilkan ciptaan patung dan lukisan Tuhan dan juga dewa, pahlawan dan juga pemerintah. Itu hasil daripada artis. Penggunaan tembaga yang meluas telah menghasilkan patung daripada tembaga. Okay. Ini yang sebelah kanan ialah ciptaan ukiran pada gelas dengan kehalusan seni. Boleh tengok pada gelas tersebut ada bentuk geometri, ada bentuk piktograf. Okay. Ada bentuk idea dan sebagainya. Okay. Jadi, itu saja untuk bab 4 secara keseluruhan. Okay, apa yang kita dah belajar, antaranya ialah tentang maksud tamadun mengikut bahasa, pelbagai bahasa. Kemudian, konsep tamadun menurut pandangan Barat dan juga menurut pandangan Islam. Okay. Kemudian ciri-ciri tamadun awal yang kita dah tengok ada 9 ciri saya dah terangkan.
Okey. Jadi slide ini saya akan beri dalam grup. Saya minta awak salin ataupun awak boleh print, tampalkan dalam buku nota. Dan saya akan berikan latihan. So, terima kasih untuk yang menonton. Saya harap awak faham apa yang saya cuba terangkan. Kalau tak faham, boleh masukkan di ruangan komen di bawah. Ataupun boleh PM saya secara direct. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.